Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripada Allah, kita diberi peluang untuk berada pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Jadi untuk makluman semuanya, lepas pada ini mungkinlah ada kita hanya ambil beberapa hari saja kerana negeri Terengganu telah membenarkan kuliah di masjid, maka adalah beberapa perlu memenuhkan, bukan penuh memenuhkan pun, maksudnya ada beberapa kuliah yang melibatkan masjid secara kehadiran di masjid itulah. Jadi bergantunglah, kalau ada kelapangan maka saya akan buatlah secara online. Kalau tidaknya, maknanya pada hari yang berikutnya insya-Allah taala. Okey. Dan pada asalnya kita akan baca di Masjid Putih lah. Kalau ikutnya esok hari, itu secara kehadiran di masjid. Dan kita akan buat live juga insya-Allah. Dan waktu-waktu lain kalau ada kelapangan lah, kita akan sambung balik. Okey. Yang mana kita berhenti semalam pada muka yang ke-102. Pada qauluhu au bimaratiba. Situ. Okey. Jadi ini masih dia nak terangkan bagaimanakah terhasilnya martabat. Yang kata daur yang berlaku antara dua perkara itu menghasilkan dua martabat ataupun dua nisbah. Dan kalau lebih, dia akan bawa kepada 3 dan seumpamanya lah. Okey, jadi di sini dia masuk semalam kita berhenti pada qaul, bukan sebelum ini kita berhenti pada qauluhu au bimaratiba. Ini muhasyi nak mensyarahkan imma bimartabatain fi ithnaini au bimaratiba fi akthara min dhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu au bimaratiba, ataupun dengan beberapa martabat. 3 martabat ke atas. Itu fi aktsara, itu pada lebih daripada dua entiti atau dua perkara. A dan B, kalau berlaku daur gitu, dia panggil berlaku 2 martabat sahaja. Tapi kalau lebih daripada 2, A, B dan C. A, B dan C kembali balik kepada A itu ataupun lebih pada itu lebih, dia akan bawa kepada beberapa martabat. Wa dzalika kama idza, dan demikian itu sebagaimana idza aujada Zaidun Amran, kalau Zaid dia ciptakan Amar. Wa Amrun Bakran, Amar pula dia ciptakan Bakar. Jadi Zaid, saya padang ni kerana nak buat gambar wajah ni. Zaid buat apa? Buat Amar. Okey, lepas tu Amar buat Bakar. Amar buat Bakar. Bakar buat Zaid balik. Okey. Seperti mana menciptakan Zaid akan Amar dan Amar akan Bakar, fayalzamu, maka lazim, an yakuna, oleh bahawa Zaid, an yakuna Zaidun,
aujadahu ahaduhuma, maka lazim bahawa Zaid itu diciptakan oleh salah seorang daripada mereka berdua. Zaid ni bila begitu dia ni diciptakan oleh sama ada Ammar atau Bakar. Fa in aujadahu alladhi yalihi, kalau menciptakan Zaid ini yang mengiringi Zaid itu, wahwa Amrun, iaitu Ammar, kana kama dzukira, maka jadi sebagai kama zakarna, jadi sebagaimana yang telah kita sebut dululah. Mana jadi dengan dua martabak je lah. Kama zakarna fi martabataini, pada dua martabak. Mana kalau Zaid buat Ammar, patut yang buat Zaid ni Ammar juga. Yang buat Zaid ni Ammar juga. Jadi dua martabak je lah. Okay? Jadi dua martabak saja sebagaimana kita dah sebut pada perbincangan sebelum ni. Okay? Wa in aujadahu ats-tsalitsu, kalau yang ketiga yang buat Zaid. Siapa yang ketiga? Wahwa Bakrun. Lazima taqaddumu kullin ala nafsihi bi thalathi maratibah, maka lazim oleh terdahulu setiap atas dirinya itu dengan 3 martabat. Wa ta'akhuruhu, atau pada taqaddumu, ai walazima ta'akhuru, walazima ta'akhuru. Jadi kalau saya tersalah tulis conteng baris tu, makzul lah, agak uzur lah, kadang-kadang kita tulis lain sebut lain. Wa ta'akhuruhu ai walazima ta'akhuruhu anha ta'akhuru kullin ala nafsiha, dan lazim juga kemudian setiap di atas dirinya bisalathi maratiba, dengan 3 martabat juga. Ya, kalau jadi gini, kalau jadi macam ni, apa yang berlaku? Maka dia akan taqaddum, ada Zaid itu tak mendahului dirinya dengan 3 martabat, dengan 3 martabat, dan terkemudian dengan 3 martabat. Tengok. Ni kena beri perhatian lah sikit. Tapi tak penting pun, maklum dah nak kabarnya mana. Rantaian ataupun circle pusingan macam ni, daur ini mustahil. Sebab dia akan berlaku ijtima'u diddain, at-taqaddum wa ta'akhur. Nampak tak? Atas dirinya satu tu berlaku yang ijtima' diddain, itu muhal tu. Okay. Tapi dari segi kita nak faham kitab ni, apa yang nak disurah dibawa oleh musannif, tu kena beri perhatian sikit. Dia kata apa? Li'anna Zaidan bi'tibari kaunihi fa'ilan, kerana si Zaid dengan diiktibarkan keadaannya fa'il itu, fa'ilan li amrin, fa'il kepada Ammar. Zaid ini kita iktibarkan dia fa'il kepada amrin. Mutaqaddimun, maka Zaid itu tentulah terdahulu. Mutaqaddimun ala nafsihi, atas dirinya. Dia mestilah terdahulu atas dirinya. Makna dia kena ada dulu. Tentulah dia kena ada dulu. Mutaqaddimun ala nafsihi. Bi'tibari kaunihi maf'ulan, dengan diiktibarkan keadaannya jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul, tidaklah, dia tidak terdahulu. Dia terdahulu atas dirinya. Bi'tibari kaunihi, dengan diiktibarkan keadaannya maf'ulan li Bakrin fil mustaqbal. Dia itu dia jadi maf'ul. Dia kena buat oleh siapa? Oleh Bakar pada mustaqbal. Kan Bakar ni pada ni dia itu terdahulu atas dirinya dengan iktibar dia cipta Ammar. Nampak tak? Dia cipta Ammar. Jadi sini tak ada masalah sini. Dia tak ada, dipanggil apa? Dia tidak ada, kita panggil kalau macam presentation tu, dia akan ada apa? Highlight. Bukan highlight, dia panggil point. Kita boleh tunjuk. Sekarang ni saya tunjuk, saya boleh coteng je ni. Saya boleh coteng. Jadi kalau saya pun tak jadi. Kalau coteng jadi kotor lagi. Jadi harap boleh bayangkan dalam
dalam kita punya minda tu. Jadi Zaid diiktibar pada Ammar ni. Jadi shorthand tu tak comel patut boleh tunjuk dengan kesa ataupun dengan dalam ni tak ada cakap ada. Oh ada. La haula wala quwata illa billah. Anak gua ni ada. Baru tahu. Alhamdulillah. Ni dia nak cari benda ni. Nak cari function ni. Okey. Jadi tak payahlah kotor sangat. Zaid ni diiktibar. Dia ini buat amal aujada amron dia kira fa'il lah. Maka tentulah dia terdahulu atas dirinya. Kena ada dululah. Dengan iktibarkan bahawa dia itu maf'ul, dia itu dibuat oleh Bakar pada masa akan datang ni. Urutan dia gini kan. Nanti dia akan kena buat oleh Bakar. Okey. Jadi dia itu mutaqaddimun ala nafsihi bi'tibari kaunihi maf'ulan li Bakrin fil mustaqbal. Fahadhihi nisbatun ula. Ini nisbah yang pertama. Ini nisbah yang pertama. Wa ala amrin. Wa ala amrin. Ni. Mutaqaddimun ala amrin. Ni atas sini. Ala amrin ni atas pada ala nafsihi. Dia ini Zaid itu bi'tibari kaunihi fa'ilan li amrin mutaqaddimun ala amrin. Dia itu Zaid ini mutaqaddimun ala amrin. Dia itu terdahulu daripada amar. Bi'tibari kaunihi aujada amran. Dengan diiktibarkan dia itu menjadikan amar. Fahadhihi nisbatun thaniyatun. Ini nisbah yang kedua. Nampak? Dengan iktibarkan dia ni yang buat amar. Tak diiktibar diri dia sendiri. Dia mutaqaddim juga. Mutaqaddim kena ada dululah sebab dia nak buat amal ni. Itu iktibar diri dia. Jadi yang membilang sebagaimana kita sebut sebelum ni kan, yang membilang dua pada daur yang berlaku antara dua A dan B tu, dia bilang dua tu kerana dia ambil kira sifat diri dan sifat dia nisbah hak lain. Jadi ada dua perkara situ. Jadi perkara pertama ialah Zaid itu sendiri mesti terdahulu dulu kena ada dulu. Satu. Yang kedua nisbah dia kepada Amar, dia ini mesti terdahulu daripada Amar kan dia nak buat Amar. Jadi ini nisbah yang kedua. Okey. Wa ala Bakrin. Dan dia itu terdahulu. Ini juga atas sama ni. Ai mutaqaddimun ala Bakrin. Zaid juga terdahulu atas Bakar. Bikaunihi dengan keadaannya mutaakhiran an amrin. Bakar itu, keadaan Bakar itu terkemudian daripada Amar. Jadi tengok nisbah kepada Zaid, nisbah pada Bakar. Zaid dululah kerana Bakar ni terkemudian daripada Amar. Lianna amran, kerana Amar ini aujadahu, Amar inilah yang menjadikan Bakar. Amar ni kan yang buat kepada Bakar ni. Nampak? Okey. Kalau tak dengar putus maklum sebab kat saya nampak lain tak apa nak molek. Tapi kalau boleh dengar suara tu, kalau gambar grafik tak bergerak tu tak apalah. Okey. Bikauni mutaakhiran an amrin wa li anna amran aujadahu fa hadhihi nisbatun thalitsatun. In nisbah ketiga. Nampak tak? Jadi nisbah pertama diri dia, nisbah kedua ialah Amar, nisbah ketiga ialah hubungan Zaid dengan Bakar. Nampak? Okey, wa Zaidun itu dari segi Zaid itu terdahulu. Wa Zaidun mutaakhirun, dan Zaid juga terkemudian. Bi'tibari kaunihi maf'ulan li Bakrin, dengan diambil kira dia itu yang kena buat, yang kena cipta oleh Bakar. Mutaakhirun an nafsihi. Takluk situ Mutaakhirun an nafsihi bi'tibari kaunihi fa'ilan. Terkemudian daripada dirinya dengan dibandingkan dengan diiktibarkan keadaan fa'il. Fa'ilan li amrin, fa'il kepada amrin. Jadi tengok dari segi dia tu kena jadi, dia jadi maf'ul kepada sini kan. Zaid ini maf'ul kepada Bakar. Maka melihatkan kepada itu, maka Zaid ini mutaakhirun. Terkemudianlah sebab dia kena buang.
dengan diiktibar terkemudian kat mana? Terkemudian daripada diiktibarkan Zaid ni buat amal. Nampak? Mutaakhirun an nafsihi bi'tibari kaunihi fa'ilan li amrin. Dengan diiktibarkan keadaannya nanti yang kena buat, yang membuat bagi amar. Amar al-mu'athir. Amrin al-mu'athiri. Yang memberi kesan fi bakri. Yang mana amar ni nanti dia pula akan buat bakar. Okay, boleh. Fahadhihi nisbatun ula. Ini nisbah yang pertama. Wa an amrin. Ini wa an amrin. Wa an amrin. Atau pada mana? An nafsihi. Ai mutaakhirun. Zaidun mutaakhirun an amrin. Zaid ini dia itu dari satu aspek dia terkemudian daripada amar. Kok mana terkemudian? Bi'tibari kauni amrin huwa allazi aujada bakron. Dengan diiktibarkan bahawa amar itulah yang mengadakan bakar. Wa bakrun wa bakrun, dan bakar itu huwa allazi aujada Zaidan. Bi'tibari kauni amrin huwa allazi aujada bakra wa kauni bakrin. Boleh kat situ, nak atas situ pun tak apa. Wa kauni bakrin huwa allazi aujada Zaidan. Dan bakar itulah yang mencipta Zaid. Jadi kalau tengok dari segi aspek maf'ulnya, Zaid ini terkemudian daripada amar. Kok mana terkemudiannya? Tentulah kerana nak ada Zaid ni kena ada amar dulu. Amar inilah yang kena buat bakar. Bakar ini yang akan buat Zaid. Nampak? Jadi dari hubungan dia dengan amar, dia itu dikira terkemudian. Fahadhihi nisbatun thaniyatun. Ini nisbah yang kedua. Wa an bakrin. Dan mutaakhirun an bakrin. Apa? Atau lagi. Mutaakhirun an bakrin. Dia terkemudian daripada bakar. Bi'tibari kaunihi aujada amran. Dengan diiktibarkan bahawa dia mengadakan amar. Wa kaunihi aujada amran. Dia, keadaan dia yang mengadakan amar. Wa amrin aujada bakran. Wa kauni amrin aujada bakran. Dan amar pula menciptakan bakar. Wa bakrin wa kauni amrin aujadahu. Menjadikannya. Jadi dia kata, hubungan seterusnya antara Zaid dengan bakar, Zaid ini terkemudian daripada bakar. Kok mana terkemudian? Ikut aspek bahawa nak ke ada bakar yang menjadikannya bahawa kena ada amal dulu. Amal ini perlu, Zaid perlu buat amal dulu. Yang mana amal ni perlu buat bakar pula. Yang mana bakar ni perlu buat Zaid untuk Zaid ada. Nampak? Jadi dari segi haifiyah itu, dia itu kita kata wa an bakrin bi'tibari kaunihi aujada amran. Dia Zaid mencipta amal. Wa amrin ay wa kauni amrin aujada bakran. Kemudian amal mencipta bakar. Wa bakrin aujadahu. Dan bakar kemudian mengadakan Zaid. Fahadhihi nisbatun thalithatu. Ini nisbah ketiga. Nampak? Jadi situ sebab dia ayat itu kalau tu balik domain dan juga ibarat itulah mungkinlah nampak payah, senang sekira ni nak maklum kita belah Kedah, kita dah maklum belah Kedah, reti belah Kedah. Jadi kalau dalam hubungan ataupun ada lebih daripada dua, contoh tiga gini, maka apa yang dikira jadi tiga martabat tu kat mana? Atas yang mengatakan dibilangkan, dia bilang nisbah diri, nafsihi, kemudiannya hubungan nisbatihi ilal ghair, kepada hak lain. Hak al-ghair ni ikutlah, kalau satu, kalau dua, jadi hak ni dua, kalau tiga, gitulah. Nampak tak? Jadi itu je, mudah je tu. Cuma ayat ni kena tengok molek dia punya apa kat mana. Lepas tu perkaitan dia habis. Fa idza kana al-hudutsu ila akhirih. Maka apabila adalah baharu ila akhirih. Hadza murtabitun
biqaulihi wa huwa muhalun. Dan ini berkait dengan kata musannif dan dia itu mustahil. Wa huwa muhalun. Qaulihi wa huwa muhal al-madhkuri fi janibi kullin, yang disebut pada setiap belah daripada tasalsul wad daur. Muhal tu kena kepada setiap perkara, kena pada tasalsul dan kena pada daur dalam kalam musannif. Nampak? Okey. Mana sini dia kata fa idza kana al-hudutsu yuaddi ila daur aw tasalsul al-muhal. Tasalsul pun muhal, daur pun muhal. Okey. Qauluhu law amkana an yalhaqahu al-adam. Oh, ni masuk lain dah ni. Kita masuk, kita kena baca matan dulu. Tengok kat luar dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-musannif al-imam as-Sanusi rahimahullah wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala. Adapun dalil burhan wajibnya kekal bagi Tuhan itu, fali'annahu, kerana sesungguhnya, law amkana an yalhaqahu al-adamu, kalau boleh dihinggapi oleh tiada, boleh mari tak ada, boleh datang ketiadaan, lantafa, nescaya ternafi. Lantafa lantafa anhu, bukan la ni, lantafa, intafa masuk lam. Okey. Lantafa, nescaya ternafi anhul kidamu, ternafi daripadanya kidam. Likauni wujudihi hina idzin, kerana keadaan wujudnya ketika itu, ketika yalhaqahul al-adam. Hina idz yalhaqahul adamu, ketika boleh datang ketiadaan, wujudnya itu tasiru jaizan la wajiban. Jadi harus sahaja, tak jadi wajib lah. Sebab boleh tak ada. Boleh tak ada, makna benda tu jadi harus. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan, dan sesuatu yang harus tidak adalah wujudnya itu kecuali baharu. Benda hak haruh, wujud benda haruh ni tentulah baharu. Ada dia tu baharu. Kaifa, bagaimana, mustahil lah begitu. Wa qad sabaqa qariban, kerana telah terdahulu sebentar saja. Apa terdahulu? Terdahulu wujubu qidamihi, wajib kidam Allah Ta'ala. Kita baru aja bincang wajib kidam itu wajib. Maka sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi, dan baqanya. Nampak sini ni. Tengok sini, nanti kita tengok dalam hasyiah kita lah. Kalau ikutnya mungkin tak ada lah sini ni. Sebab dia bincang baqa'. Jadi yang terdahulu kidam, baqa' sedang dibincangkan. Ni juga kita mari pada iskal ni, pada masalah sebelum buat kitab tu lah, kita cetak balik Al-Aqaid Duriyah. Bila tengok ada nuskah yang tulis baqa', mungkin tersalah tulis kerana sebab tersalah tu termasuk juga baqa'. Padahal perbincangan baqa' dah, yang telah terdahulu ialah kidam. Okey, kita masuk balik sini. Mana tadi? Qauluhu law amkana an yalhaqahu al-adamu ila akhirih. Takriruhu, huraian dalilnya, an taqula, bahawa kamu kata, law lam yakun wajibal baqa'i, kalaulah tidak wajib baqa', kalau Tuhan tu tak wajib kekal, la amkana an yalhaqahu al-adamu, nescaya boleh didatangi oleh ketiadaan. Lakin imkanu luhuqil adami, tetapi mungkin datang ketiadaan itu bagi Tuhan tu muhalun, mustahil. Nampak? Itu dia punya istisna tu. Jadi ni qiyas istisnaiyah. Qiyas istisnaiyah. Jumlah syartiyah mana? Lau lam yakun wajiban la amkana an yalhaqahu al-adam. Lakin
imkanu luhuqil adami lahu muhalun. Idh law amkana an yalhaqahul adamu, kalau boleh didatangi oleh tiada, lakana jaizan, tentulah dia itu jaiz. Liwujudi jaizan, jaizal wujud, gitu idafah. Jadi ni dia dia panggil sughra ataupun kata jumlah istisna tu, ni dalil kepada jumlah istisna. Lakana jaizal wujudi, kalau begitu tentulah dia harus ada. Lakin ini istisna kepada qiyah yang kedua ni. Jadi qiyah kedua ni dia dalil kepada istisna yang pertama. Okey. La kana jaizal wujud, lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Tetapi keadaan Tuhan itu harus ada itu mustahil. Itu istisna dia. Mana dalil? Masuk qiyah yang ketiga pula. Nampak tak? Rasa saya tak perlu tulis dah tak? Boleh faham dah, sebab kita sebelum ni panjang dah bincang. Boleh susun sendiri tu. Qiyah dalam zihin, dalam akal tu susun sendiri. Masuk qiyah yang ketiga yang menjadi dalil kepada istisna tu. Idh law kana jaizal wujudi, kalaulah Tuhan itu harus ada, lakana hadithan, nescaya dia itu baharu. Lakin kaunuhu hadithan muhalu, tapi keadaan dia itu baharu mustahil. Idh law kana hadithan, masuk dia yang keempat pula. Kalaulah dia itu baharu, lan tafa'anhul kidam, nescaya ternafi daripadanya kidamu, ternafi oleh kidamu. Lakin intifa'u, ini istisna kepada qiyah yang keempat. Lakin intifa'ul qidami anhu muhalun, mustahil. Lima taqaddama, kerana barang yang telah dahulu, min wujubihi lahu ta'ala, daripada wajibnya qidam bagi Allah Ta'ala. Nampak? Jadi ada 4 susunan qiyas yang berkait, yang akhirnya membawa kepada mustahil Tuhan itu dak qadim. Jadi kalau dak qadim itu mustahil, maka fama adda ilaihi, yang membawa kepada yang mustahil tadi. Apa yang membawa kepada mustahil? Wa huwa kaunuhu hadithan, iaitu keadaan Tuhan itu baharu. Muhalun, muhal juga. Fama adda ilaihi, dan yang membawa kepadanya, apa dia yang membawa kepada keadaan Tuhan itu baharu? Undur balik, dia undur bab nak nafi. Sebab nafi hujung, maka berturutanlah qiyah-qiyah tersebut akan ternafi. Fama adda ilahi, yang membawa kepada Tuhan itu baharu. Apa dia? Wa huwa kaunuhu jaizal wujud, iaitu keadaan Tuhan itu harus ada. Muhalun juga. Kemudian fama adda ilahi, yang membawa kepada keadaan Tuhan itu jaizal wujud. Apa dia? Wa huwa imkanu luhuqil adami, iaitu boleh didatangi tiada lahu ta'ala. Muhalun juga, mustahil juga. Fama adda ilaihi, yang boleh bawa kepadanya, apa dia? Wa huwa adamu wujubi baqaihi, iaitu tidak wajib baqa itu. Muhalu, barulah kembali siapa dah kepada qiyah mula-mula. Fathabata, maka sabitlah naqiduhu, lawannya. Apa dia? Wa huwa wujubu baqaihi, iaitu wajib baqa Tuhan, wujubu baqaihi ta'ala. Wa huwal matlubu, dan itulah yang dituntut. Nampak? Boleh tak tu? Tak ada, kalau ada interaksi seronok sikit ni, boleh minta tolong seorang tulis, susun balik. Susun balik turutan qiyah. 4 qiyah tu berkait antara satu dengan lain, kemudian menafikan satu sampailah bawa kepada mengisbatkan nakid yang pertama. Okey. Fal musannifu rahimahullahu ta'ala ikhtasara. Maka musannif di sini ikhtasara, dia meringkaskan fi takriril burhan, pada menyusun dalil, kama tara, sebagaimana kamu lihat. Kalau ikut kita susun betul-betul, ikut ayat mantik, panjang macam tadi ya. Tapi musannif ringkaskan. Jadi kita berhenti sekejaplah untuk jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. أنت سيد الشرف والله والصلاة. Okey, sambung balik. Jadi okey, nampak tak? Kita ambil masa lah sikit tulis alang-alang tu. Tapi ni kira suap dah ni, suap banyak dah ni. Nampak tak? Patutnya kena buat sendiri ni. Nampak? Jadi laulam yakun wajibal baqa'i la amkana ayal haqul adam. Lakin kauni luhukil adam. Lakin apa nama ni? Imkan luhukil adami lahu ta'ala muhalun. Kenapa? Lau amkana. Kenapa? Lau kana apa? Kana lau amkana ayal haqul adam la kana jaizal wujud. Lakin kaunuhu jaizal wujud muhalun. Kenapa? Lau kana jaizal wujud kana hadithan. Lakin kaunuhu hadithan muhalun. Kenapa? Lau kana hadithan lan tafa'anhu al-qidam. Kenapa? Lan tafa'an qidam. Lakin intifa'ul qidam anhu ta'ala muhalun. Sini ada segi dak muat dah ni. Dak muat nak tulis dah ni. Tulis dirilah lakin bawah ni. Nampak? Lakin tulis diri. Jadi kenapa? Kerana telah terdahulu dalil kidam. Maka kita pun turun bila hak ni ternafi, hak ni pun ternafi, hak ni pun ternafi. Okey, jelas eh? Kemudian katanya fal musannifu ikhtasara fi takriril burhani kama tara. Maka musannif dia meringkaskan pada huraian burhan sebagaimana kamu lihat. Mana? Wa amma burhan wujudi baqallahu ta'ala fali annahu law amkana an yalhaqahu al-adam. Dia ambil mana? Dia ambil law amkana an yalhaqahu al-adam. Ni satu. Lantafa anhul kidam. Lantafa anhul kidam. Dia ambil lantafa anhul kidam. Dia ambil situ.
likauni wujudihi hina idzin tasiru jaizan la wajiban. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan. Jadi dia ada takdim takhir lah tu. Ada takdim takhir dan dia ringkaskan. Kita tengok dia kata. Kata Syekh Syarqawi kita, fal musannifu rahimahullahu taala ikhtasara fi taqriril burhan kama tara. Wa yadullu lidzalika taqrir, dan menunjuk atas huraian itu qauluhu, fa'il bagi dulu. Oleh perkataannya likauni wujudihi hina idzin. Likauni wujudihi hina idzin tasiru jaizan. Hak ni menunjukkan kepada apa? Kepada huraian hak kita datang hak musannif Syekh Syarqawi buat tadi. Lakana jaizal wujud. Ni. Kauni wujudihi jaizan. Likauni wujudihi tasiru jaizan. Ila akhirih. Alladhi huwa dalilun likauni intifa'il qidam. Yang menjadi dalil kepada keadaan ternafi qidam itu murattaban, tersusun, ala imkani luhukil adam. Intifa' qidam ni tersusun atas apa? Intifa'ul qidam murattaban ala imkani luhukil adam. Tersusun atas imkan luhukil adam. Hak atas ni. Faham tak? Jadi hak ni ini yang menyambungkan kepada antara lau amkana ayal haqqul adam lan tafa. Ni lau amkana ayal haqqul adam lan tafa anul qidam. Mana tersusunnya? Huraian dalil duduk sini. Jawab keadaan wujudnya jaiz. Yang nak menyambungkan kepada apa? Kepada hak mula-mula. Lau lam yakun wajibal baqa la amkana ayal haqqul adam. Boleh? Mana tadi? Okey. Murattaban ala imkani luhukil adam. Ai dalilun litalazumi. Itu jadi dalil bagi talazumi bainahuma. Berlazimah antara keduanya. Ini penting ni. Kita nampak gini ya, tapi sebenarnya bila kita faham cara pendalilan, beginilah kalau kita nak berdalil atas apa-apa, dan kita boleh kenal pihak lawang tu dalil betul ke tidak. Antara susunan satu dakwaan yang dibuat, dakwa dengan dalil. Pihak lawang buat satu dakwaan, dia datangkan dalil. Apa kaitan dalil dan susunan hujah-hujah yang nak sampai kepada hukum dakwa yang mereka buat tu? Kadang-kadang mereka hanya menyusun dalil, banyak dalil, tapi tak ada berkaitan. Ni yang masalah ni. Itu boleh bezakan ni ulama ke bukan ulama. Ini boleh bezakan orang faham ke ambil apa nama ni, pukul secara rata. Apa? Dia kena tengok talazum tu. Okey. Mana tadi? Itu dalil bagi talazum bainahuma. Wa yu'khadhu min dhalika, dan diambil faham dari demikian itu annal aqyisata. Jamak kepada qiyas. Aqyisata af'ilah. Aqyisata al-arba'ata, 4 qiyas macam saya sebut tadi lah. Al-madhkurata, yang disebut itu tarji'u li qiyasaini, kembali kepada 2 qiyas saja. Athani minhuma, yang kedua itu dalilun. Yang kedua daripada qiyas. 2 qiyas kan? Yang kedua, qiyas yang kedua itu dalilun lil istisna'i fil awal. Dalil bagi istisna' pada qiyas yang pertama. Apa? Dalil bagi istisna' yang pertama. Jadi mana? Kembali kepada 2 qiyas. Kembali kepada 2 qiyas. Yang kedua daripada 2 qiyas itu menjadi dalil kepada istisna' yang pertama. Mana istisna' mana? La amkana an yalhaqul lakin imkanu luhukil adam sini. Imkan luhukil adam. Jadi qiyas yang kedua tu dalil kepada imkan luhukil adam muhal tu. Nampak? Okey. Itu dalil. Kalau dia baharu, kalau lah dia jaiz tentu baharu. Kalau baru ternafi daripada qidam. Ternafi daripadanya qidam. Itu dalil kepada mustahilnya didatangi oleh adam. Okey. Mana tadi? Okey.
Payah nak tengok gini. Kalau kita baca senang je ni. Dalilul istisnaiyati fil al-awwal. Wa annal akhira, dan akhira ini dua yang akhir. Minha, daripada 4 dalil tu, dalilul mulazamati lil qiyasith tsani, dalil berlazimah bagi qiyas yang kedua, kama alimta, sebagaimana kamu tahu. Nampak tak? Mana? Dua hak akhir. Hak ni lah. Nanti dia kata tengok balik lah ni. Ni satu. Dua akhir. Nampak tak? Hak tu dalil berlazimah tu. Okay. Tengok balik ya. Kalau tengok. Okay, dia kata sini, itu dalil kepada mulazamah pada qiyas yang kedua, kama alimta. Dia tengok dikit susun balik ni. Wa nazmul qiyasaini, susunan dua qiyas itu, al-madhkuraini, yang disusun hakadha, begini. Lau lam yajib lahul baqa'u, kalaulah tidak wajib bagi Tuhan baqa', la amkana an yalhaqahul adamu, nescaya boleh didatangi oleh tiada. Lakinnat taliya, tetapi yang kedua mana? Ilhaqul adam, batil. Kenapa? Lau amkana, ni qiyas kedua. Lau amkana an yalhaqahul adamu, kalau boleh didatangi oleh tiada, lantafa anhul kidamu, nescaya ternafi daripadanya kidam. Betul? Ternafi daripadanya kidam. Lakinnat taliya, tetapi yang kedua batilun, itu batal. Ternafi kidam tu batil. Itu dia. Jadi ternafi kidam itulah dia itu dalil kepada istisna yang pertama. Kemudian yang dua yang akhir itu hanya dalil bagi berlaziman, talazum antara qiyas tersebut. Okey, boleh. Kalau tengok perhati, kalau tak nampak ni tak apa, perhati molek-molek, tengok molek-molek, nampaklah tu. Dia nak ajar susun dalil je ni. Wa qawluhu kaifa, bagaimana mungkin, wa qad sabaqa dali, wa qad sabaqa. Wa qad sabaqa. Qawluhu kaifa wa qad sabaqa ni dalilun, ni qawluhu mubtada, dalil khabar. Qawluhu, apa qawluhu ni badal bagi qawluhu ni? Qawluhu, kata musannif, kata apa? Kaifa wa qad sabaqa itu dalilun listisnaiyati, dalil kepada istisna fil qiyas tsani, pada qiyas yang kedua. Mana yang kata ternafi kidam tu mustahil, batil. Lan tafa anhum kidam lakin tali al batil. Mana intifa'ul kidam tu batil? Mana dalilnya? Wa qad sabaqa. Dalilnya kerana telah terdahulu kita isbatkan kidam. Fil qiyas tsani al-qailati, yang menyebut qiyas tu yang kita kata apa? Lakin intifa'ul kidami muhalun, ternafi kidam itu mustahil. Itu qiyas yang kedua. Wa qad ulima, dan telah diketahui, mimma dzukira, daripada barang yang telah disebut, annal qiyasal awwal, qiyas yang pertama, bitamamihi, secara sempurnanya, mahzufun min kalamil musannif, dihazah daripada kalam musannif. Qiyas yang pertama tu hazah. Mana qiyas yang pertama? Dia kata wa nazmud dalil tadi. Lau lam yajid lahul baqa' la amkana an yalhaqahul adam. Tu qiyas pertama. Ada musannif sebut? Tak ada. Wa amma burhan wujudi baqa' lahu ta'ala fali annahu lau amkana an yalhaqahul adam. Tak ada dia kata lau lam yajib lahul baqa'. Nampak tak? Tak sebut gitulah. Jadi dipaham daripada itu bahawa annal qiyasal awwala bitamamihi mahzufun min kalamil musannif. Wad dalilu ala dhalikal mahzuf, dalil atas yang dihazaf itu apa dia? Anna adatahu rahimahullah, bahawa adat musannif rahimahullah ta'ala, Imam Sanusi, adat dia yastadillu, dia mendatangkan dalil alal asya', di atas perkara-perkara, bi'ibtali naqa'idhiha, dengan membatalkan lawangnya. Apa dalilnya? Kerana musannif pada adat dalam mendatangkan hujah burhan, dia akan buat dalil atas membatalkan qaul, membatalkan naqid, lawang kepada qaul yang diisbat.
Dia cara nak isbat, cara nak datangkan hujah ni sama ada kita datangkan dalil. Ayat tiya bid dalili alal musbat. Benda yang kita nak sabitkan. Nampak? Kita nak sabitkan apa? Kita nak sabitkan sesuatu, kita datangkan dalil tu. Itu satu. Yang kedua, kita boleh datangkan dalil membatalkan lawangnya. Contoh kita kata, A ni ialah A ni apa? A ni ialah lelaki. Kita boleh datangkan cari dalil bahawa A ni betul-betul lelaki. Tengok apa? Tengok tengok betul rupa muka, bulu ke tidak. Nampak tak? So umpamanya awak datang dalil. Boleh juga dalil tentang benda yang kita nak isbat tu. Yang kedua, kita nafikan lawang dia. Makna kalau dia ni bukan lelaki, makna dia perempuan. Kita datangkan dalil membatalkan bukan puang. Oh, apa dalil dia bukan puang? Apa dalil dia bukan perempuan? Contohlah. Ni pun kalau ikutnya adalah khunsa ketiga tu kita nafilah tu khunsa tu. Kita tak usah masuklah dalam perbincangan tu. Apa dalil dia bukan perempuan? Oh, kat penalang dia ada band contohnya. Nampak? Jadi kita boleh sama ada datangkan dalil pada benda yang kita nak isbat ataupun datangkan dalil membatalkan lawannya. Yang mana kadang dalil membatalkan lawan ni lagi kuat lah. Sebab apabila benda itu antara dua saja. Antara naqidain, dua benda hak naqid. Sama ada A, B. Tak ada pilihan ketiga. Maka bila batalkan salah satu, nescaya memang terisbat yang satu lagi. Okay. Yastadilu ala asya' bi ibtali naqaidhiha. Wa anna qawlahu law amkana ila akhirih muqaddam syartiyatil qiyas tsani. Panjang ni nak surah ni. Jadi kita berhenti sini lah dulu. Panjang-panjang pun takut dia tak boleh panjang-panjang ni. Tunggu dululah, kita sambung pada masa yang akan datang insya-Allah taala. Sekadar tu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita esok mungkin adalah. Tapi buat kat mana tak tahu gitu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.